Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah malam ini kita akan mendengar kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat Nabi yang kita akan dengar nama Sayyiduna Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, haqqun ala kulli muslim ayuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah sebut, menjadi kewajipan ke atas semua orang Islam untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan aku akan memulakannya. Ini Umar pernah sebut zaman dia dulu, zaman pemerintahan Umar. Umar kata dekat para sahabat, korang semua kena cium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sebagai tanda penghormatan, dan aku akan mulakan dahulu. Kenapa Umar kata macam tu? Kita akan dengar cerita dia, tuan-tuan. Batalu qissatina hadhihi, hero dalam bahasa Arab, hero ni dipanggil batal, ya. Batal ni orang hebat lah, juara, batal, bukan batal sembahyang. Batalu qissatina hadhihi, hero kita pada malam ini, rajulun minas sahabati, seorang sahabat Nabi, yud'a Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang dikenali dengan panggilan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. Laqad kana fi musni tarikh ayamurra bihadha ar-rajul kama marra bimalayin al-arab min qablihi duna ayyabah lahum. Kalau ikut dia kata, dia ni orang biasa je dan tidak ada apa-apa kepentingan di dalam sejarah, ya, manusia. Sebab dia orang apa panggil, orang Arab Badawi dulu dekat tengah padang pasir, macam orang lain. Kalau bahasa kita orang kampung lah, ya, orang Parit Haji Mupran, orang Batang Juntai, orang Icuk, macam tu, tak ada, biasa-biasa je. Tapi tadi Allah Ta'ala, lakinnal Islam al-azim ataha li Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi an yalqa sayyidai ad-dunya fi zamanihi. Tetapi agama Islam yang dia anuti itu menyebabkan dia ni menjadi seorang yang amat penting di zaman Nabi. Dan tadi Allah Ta'ala, dia ni ketika dia hidup dulu, dia sempat bersemuka dengan dua kerajaan yang terhebat pada zaman tersebut, Kisra Malikil Furs wa Qaisar Azim Ar-Rum. Yang pertama Raja Parsi bernama Kisra, dan yang kedua Qaisar, Raja Rom. Ya, dua-dua ni merupakan kuasa besar dahulu, Rom dan Parsi. Kalau tahun-tahun kita, tahun 80-an dulu, kuasa besar dunia Amerika dengan Rusia, kan. Lepas tu bila Rusia dah lingkup, kalah dengan dalam peperangan Afghanistan tu pun, dia punya saham pun dah jatuh merundum. Sekarang tengah siapa kuasa dunia? Amerika dengan siapa? Atromin. Dari China hantam sajalah, kan? Kuasa besar dunia lah konon-kononnya, kan. Jadi zaman dia ni dua, Parsi dan Rom. Amma kisatuhu ma'a Kisra Malikil Furs. Adapun kisah dia ni bertemu dengan Raja Parsi bernama Kisra, fakanat fi sanati sadisati lil hijrah, ianya berlaku pada tahun 6 Hijriah. Maknanya setelah Nabi SAW berpindah di Madinah Al-Munawwarah selama 6 tahun. Hina azama Nabi SAW an yab'atha ta'ifatan min ashabihi, ketika Rasulullah SAW berazam untuk menghantar beberapa orang para sahabatnya
bikutubin ila mulukil a'ajim yad'uhum fiha ila al-Islam. Nabi akan hantar beberapa orang para sahabat pergi ke negara-negara kerajaan luar, luar daripada Madinah ataupun luar daripada semenanjung Arab ini. Nabi akan hantar surat kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru khuturat hadhihi al-muhimmah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nak menghantar surat kepada kerajaan luar ini kerjanya amat berisiko tinggi. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, fahaula'ir rusul sayadhhabuna ila biladin na'iyatin la ahda lahum biha min qabl. Yang pertama sekali, sebab utusan Nabi ini, para sahabat ini akan dihantar ke sebuah negara ataupun ke negara yang amat jauh. Biladin na'iyatin, jauh, la ahda lahum biha min qabl, yang diorang tak pernah sampai ke negara itu. Kita yang zaman sekarang yang canggih ni pun kan, yang ada GPS kan, pun kadang-kadang dalam GPS tu tak ada mana tempat ni kan. GPS anda perlu di-upload pula, perlu dia pun upgrade dia punya apa, peta, tak jumpa cari. Padahal zaman sekarang canggih manggih lah ke, tak jumpa. Itu zaman sekarang. Zaman dulu kau jangan tanyalah GPS tu bila dolalah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh. Wa hum yajhaluna lughat tilka albilad wa la ya'rifuna shay'an an amzijati mulukiha. Dan mereka akan pergi ke negara yang diorang pun haram sepatah tak faham bahasa negara itu. Bahasa Parsi tak sama dengan bahasa Arab. Walaupun tulisannya macam tulisan Arab kan, Parsi itu tulisannya macam Arab, macam Urdu. Urdu lain, Parsi lain, Arab pun lain. Macam kita belajar dulu, kita belajar bodoh dulu, belajar kitab Saraf. Jadi kitab tu bahasa Arab, tapi syarah dia tu tulisan Jawi. Kitab bahasa Arab, syarah dia tulisan Jawi. Yang canggih tu, yang Arab tak ada baris, yang Jawi ada baris. Macam aku pun try baca, sepatah harap aku tak faham. Rupa-rupanya kitab tu daripada Endon. Jawi tu pula bukan Jawi, Jawa. Jawa halus. Yang macam tu kan. Memang tak faham apa benda kan. Jadi ustaz yang ngajar tu dia faham bahasa Arab lah. Syarah yang Jawa tu tobat kita tak faham. Itu tulisan sama, tapi kita pun tak tahu apa benda disebutnya kan. Jawa banyak kan, Jawa halus, lagi Jawa lagi mi Jawa tu lagi. Banjo alai, banjo kina pulok, tak benda tak kecil lah, banyak lain. Kita tak payahlah pergi negara jauh-jauh tuan-tuan kan. Orang kata kita dengan orang kita sendiri pun kadang-kadang tak faham. Macam dulu kan saya belajar kat Kemaman Terengganu, memula kita confuse dengan dia orang cakap, benda lah kau cakap ni kan. Ustaz kata awam, dia bagi sana bagi awang kan. Awang ni budak-budak lah. Awam, mu jangan pergi main ke barang. Dia kata mu jangan main dekat kawasan barang. Mu main kat barang siap. Kita kata apa benda barang ni? Apa barang ni? Barang ni apa barang? Kita pun tak tahu. Rupanya barang tu semak samun, betul tak? Semak samun dekat belah-belah sungai-sungai ni dia panggil barang. Sebab anda pun tanya, kenapa kau panggil barang? Sebab dia kata banyak barang dalam tu. Ada kayu rebut, ada botol kaca, ada paku, ada jali burung, ada bangkai biawak, semua jadi kat situ. Banyak barang, dia panggil barang lah gitu. Itu pun tak pening kepala kan. Kita pergi kedai, tanya makcik ni berapa ni? Samah. Aduh, ni pula lah samah ni. Kalau samah bahasa Arab memaafkan, ni pun dia pula maaf dia aku nak beli makcik. Samah 50 sen pun, 50 sen betul. Lepas tu bila kita budak-budak ni nak apa, nak pergi kopi kelapa jumpa makcik-makcik kata tolong kelapa ni. Kita kata makcik nak kopi berapa biji?
Kata Puang hajar budak ni kopek. Marah dia tuan-tuan. Kopek sensitif kat Terengganu tuan-tuan. Kopek tu mana? Kopek lah. Hantu kopek. Ha, gitu. Kupahnya dia kata. Bukan kopeknya. Kupahnya pada. Kan? Tak pasal kena. Jadi confused. Itu masa kita budak-budak tak ada Allah, bertemu jodoh pun dengan orang sana juga. Confused juga. Mula kahwin dulu, bini kata dah maghrib-maghrib bang, tutup pintu, dia kata. Kita tutuplah pintu. Tu pintu selagi tak tutup. Banyak pintu rumah aku ni, 2 je, pintu depan, pintu belakang. Tu selagi dia kata. Tingkap la haula wala quwwata illa billah. Tingkap tu pintu, kau tahu tak? Kau tak cakap, kau tanya orang Terengganu. Tingkap tu dia panggil pintu. Kan? Lepas tu bila kita kunci kan, kunci motor ke. Kunci mana kunci? Alah, kita simpan kat sorok, dia kata. Buat apa pergi sorok lah? Simpan lah. Simpan kat sorok lah. Buat apa nak sorok? Simpan sudah. Rupanya sorok tu mana laci. Simpan dalam laci. Tak pening kepala aku. Ya? Kata nak pergi ziarah saudara bila? Selalu? 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 Apa benda kau cakap ni? Tak faham. Jadi kita tahu, saya selalu makan es krim. Tu biasa ayat tu kan. Tiba kedua selalu mana? Sekarang tak pening kepala dia. Dulu saya ada seorang kawan, dia ni macam pondan sikit tau, cakap lembut-lembut ni. Dia jumpa aku, dia kata apa? Mi, mau berakhir dah makan timun cina. Lama dia kata gitu tuan-tuan. Dia kata mau berakhir dah. Aku kata ni biar betul ni. Main berakhir depan aku ni apa ni? Kan? Bahaya budak ni. Kita kalau selama berakhir ni 18 SM tuan-tuan. Tengah ada biasa kan? Kita dulu geli-geli juga ni. Bila kita dah kahwin kan? Macam-macam kata, abang nak berakhir ke makan tu? Berakhir. Rupanya tak suka ke? Suka. Berakhir tu suka. Wah, geli rasa. Kan? Tak biasa kan? Itu nak kabur dalam Malaysia, bukan Afrika Selatan. Sahabat Nabi ni nak dihantar dekat negara yang amat jauh, yang dia orang tak pernah pergi dalam dekat negara tu, dan dia pun tak faham sepatah bahasa orang kat sana. Dalam macam tu, summa innahum sayad'una haula'il muluk ila tarki adyanihim. Sebelum pada tu, diorang pun tak tahu macam mana tradisi adat negara tersebut. Macam kita dulu pergi Syria mula-mula kan, orang dah cakap jangan pakai kain pelikat. Kita lupa, turun rumah pakai kain pelikat. Orang Arab perhati belaka. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, bagi dia, kalau orang lelaki pakai kain tu, maknanya tu malam pertama. Mana materi kau projek, mana macam tu. Setiap orang Arab, macam tu patut orang perhati je aku kan. Jadi Arab ni pakai kain pelikat air. Dan sana pun tak ada kain pelikat tuan-tuan. Pelik rupanya tu. Sekarang mungkin dah biasa kot, sebab orang dia dah biasa tengok orang Melayu di Mekah kan pakai pelikat selamba macam tu. Mungkin dah biasalah. Dulu dia dah agak sikit. Berhati je kita. Dekat Syria ada setengah-setengah kampung, setengah-setengah tempat orang warak-warak. Orang lelaki tak boleh pakai lengan pendek tau. Semua kena pakai lengan panjang. Lengan pendek tu macam aurat. Main tau, aurat. Orang perempuan kau jangan tanya lah, bungkus tak nampak benda. Orang lelaki nampak lengan pun aurat. Walaupun tidak aurat, tapi adat tempat tu macam tu. Macam kita pergi setengah ke kampung ni, orang kampung ni pakai kopiah belaka. Kita kena raikan lah, kita kena pakai kopiah, meraihkan adat kat sini. Jangan kau buat belagak seorang, buat dia togil macam tu, kena baling dengan batu pun tahu. Jadi kita kena raikan adat dia orang selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Thumma innahum sayad'un haula'il al-muluk ila tarki adyanihim. Kemudian sahabat ini akan diberikan satu tugas yang lebih berat. Tugas itu mengajak raja negara tersebut supaya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mufaraqati izzihim wa sultanihim, dan meninggalkan keegoan mereka, wa dukhul fi dinin qaumin kanu fil amsil qaribin min ba'd atba'ihim, dan untuk mereka masuk ke dalam agama yang mana agama ini dianuti oleh satu kaum yang dianggap amat hina bagi pandangan mereka. Parsi dengan Rom zaman dulu tuan-tuan, dianggap Arab ni macam kunta kintil lah macam tu.
Mana diorang ni, orang duduk dekat padang pasir, orang tak ada tamadun, orang yang buta huruf di orang Arab zaman-zaman dulu. Perjalanan amat jauh, berisiko tinggi. Innaha rihlatun khatirah. Sesungguhnya perjalanan ini amat berbahaya. Az-zahibu fiha mafqudun. Kebiasaannya siapa yang pergi tak kembali. Memang pergi tak kembali. Jauh merentas padang pasir. Kemungkinan dia akan mati dekat tengah padang pasir, mati kering, ataupun kena makan dengan binatang buas, ataupun kena ambush dengan penyamun tarbus, ataupun dan sebagainya. Kebiasaannya macam tu. Wal a'idu minha mauludun. Dan kalau orang tu berjaya menyelesaikan misi tu, pergi dan balik semula dalam keadaan selamat, seakan-akan dia ni baru dilahirkan daripada perut mak dia. Rezeki benar lah kalau boleh hidup. Walidzalika jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, waqama fihim khatiban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dan berkata dekat para sahabat, amma ba'd, fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim. Sesungguhnya aku nak menghantar sebahagian daripada kamu bertemu kepada raja-raja negara-negara asing. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Bani Israil ala Isa bin Maryam. Nanti kalau aku pilih kau si Polan, kau bangkit pergi hantar surat ni, maka korang jangan bergaduh depan aku, jangan bagi alasan sebagaimana alasan Bani Israil. Bani Israil yang kita sedia maklum, bila Nabi Musa alaihi salatu wasallam ajak diorang pergi perang ataupun membebaskan Palestin, apa kata geng-geng Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka faqatilah inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kau je lah pergi, ajak Tuhan kau pergi perang, kami nak duduk dekat rumah je tengok Estromeon. Gitu. Estro tu aku tambah, dia tak kata macam tu. Tapi nak kabarnya Bani Israel ni memang kurang ajar. Nabi Musa ajak pergi perang, ajak berjihad, dia kata kau je lah pergi dengan Allah, kau dengan Allah boleh cover dah, kita tak payahlah. Inna hauna qa'idun, kami akan duduk dekat rumah, kalau kau pilih nanti jangan bagi alasan, pergi. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab para sahabat Nabi, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turidu fama'athna haitsu syi'it ya Rasulullah. Kami akan menunaikan amanah yang kau berikan kepada kami, maka kau pilihlah sesiapa di kalangan kami ya Rasulullah. Intadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatan min as-sahabah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih 6 orang para sahabat, liyahmilu kutubahu ila mulukil arabi wal ajam. Untuk 6 orang sahabat ini membawa surat dakwah seruan Nabi kepada raja-raja negara asing, sama ada raja negara Arab ataupun bukan Arab. Wa kana ahad haula'i sittah, antara 6 orang yang Nabi pilih ni, Nabi pilih seorang yang bernama Abdullah bin Huzafa As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad ikhtira lihamri risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malik al-Furs. Nabi pilih dia untuk menghantar surat bertemu raja yang paling jauh, yang paling berisiko tinggi, Raja Kisra, raja kepada kerajaan Parsi. Abdullah bin Huzafah bila dapat arahan daripada Nabi SAW kata apa? Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Aku dengar dan aku taat. Siap? Itu sahabat Nabi hebat tuan-tuan. Sebab tu diorang ni sebaik-baik kurun, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, yang bertemu Nabi, yang dengar arahan Nabi SAW. Kita ni belum tentu kan. Contohlah kalau dapat arahan, kita kena pergi, kita kata anak-anak baru sunat lah, kita kata macam tu. Ada je alasan kau. Rumah nak beranak lah, ada je alasan kau. Nenek kena sangka lah, macam-macam lah kau, tak nak pergi. Macam-macam alasan kita ni. Kalau na'udzubillah lah, sebab tu bila ada seorang tabi'in, dia kata
untung korang, dia kata ke sahabat Nabi, untung korang ya hidup zaman Nabi, korang tengok Nabi, korang berjuang dengan Nabi, untung korang. Sahabat dia kata apa? Kau jangan cakap macam tu, kau tak hidup zaman Nabi, kau tak tahu ya. Sebab orang yang hidup zaman Nabi ni ujian dia berat-berat ya, arahan Nabi berat-berat, belum tentu korang boleh tanggung. Jahaza Abdullah bin Huzafa rahilatahu, Abdullah bin Huzafa as-Sahmi menyiapkan kenderaannya, wa wada'a sahibatahu wa waladahu, dan dia meninggalkan anak dan isterinya, wa madha ila ghayatihi, lalu dia menuju ke negara yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarfa'uhu an-nijalu wa tahuttuhu al-wihalu wahidan faridan laysa ma'ahu illa Allah. Merentas padang pasir yang amat jauh. Masa saya pergi Jordan dulu, saya tanya driver bas, jarak antara Mu'tah Jordan dengan Madinah berapa? Dia kata alfaini wa khamsumi'atin kilometran, 2,500 kilometer. Itu Mu'tah dengan Madinah zaman sekarang. Kalau kita bayangkan daripada Madinah nak pergi dekat Parsi, Parsi tu Iran ke? Iran sekarang tu Parsi dia tu. Kita peta sini Mekah, naik sini Madinah, naik atas Syam, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Kalau kau terus Turki, lepas Turki kau akan masuk ke Eropah, Bulgaria, Czechoslovakia, Almania, Jerman, Austria. Tadi Tanjung Karang masuk tadi tuan-tuan Eropah. Kau masuk ke belah kanan tadi Mekah, Madinah, ni semua Jaziratul Arab, semenanjung Arab. Kau naik atas Syam, Turki, ke kanan Iraq, baru ke Iran, Parsi Jadi sahabat ni dia tak biasa tau, tempat-tempat ni jauh, muka bumi ni pun lain, tak macam Mekah, tak macam Madinah, jauh. Tapi dikali ini arahan Allah, arahan Rasulullah, tidak ada alasan pergi. Kalau Allah takdirkan sampai. Kalau Allah takdirkan mati tengah jalan, mati, tak ada masalah. Bayang macam saya katakan tadi, Syam bukan situ ada Jordan, ke Madinah tu 2,000 km. Nak ke Iraq, nak ke Iran, lagi jauh. Kau tambahlah lagi, aku tak tahu, mungkin kot lah, mungkin 3,000 ataupun lebih 3,000 km. Bukan naik bas, bukan naik kereta, naik kuda kota. Kau yang senang dapat suara kuda tu, tuan-tuan. Sebab tu para sahabat Nabi ni sihat, bergerak panjang. Kita ni duduk senyap, dalam kereta pun senyap, dalam senyap, kaki sebelah je tekan minyak, lagi sebelah bangang je kaki tu. Sebab tu ada orang kena stroke, tuan-tuan, keluar kereta meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan kita bawa kereta daripada mana dekat Sudan sana, dia bawa 1,000 km, tuan-tuan. 1,000 km. Turun kereta, kena stroke terus, pasal darah tak jalan. Kita ni itulah mua lebih. Dalam kereta aircon, masuk masjid pun aircon, dalam aircon belasah kipas lagi. Mau tak pocong ni kita. Sebab tu kalau masuk masjid ni ucap awal-awal ni, kemudian tu mati kejap lagi. Orang dulu sihat, kuat badan dia. Dan Abdullah bin Huzafa as-Sahmi ni orang Arab Badawi, Arab padang pasir. Orangnya tough, kuat, seorang-seorang aja menerjah padang pasir yang kering kontang. Hatta balagha diyar Faris. Tadi Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Huzafa as-Sahmi sampai ke sepadan negara Parsi. Situ ada border, ada dia punya sepadan, ada askar jaga kat situ. Fasta'zana bidukhuli ala malikiha wa akhtar al-hashiyah bi risalati allati yahmiluha lahu. Lalu Abdullah bin Huzafa as-Sahmi jumpa dekat border, dia kata, aku daripada wakil satu kerajaan Islam di semenanjung Arab, bawa surat ini untuk diserah kepada raja kamu, Raja Parsi. Jadi bukan semua orang faham bahasa Arab masa tu. Terpaksa masuk balik dalam, cari orang yang mampu berbahasa Arab, jumpa, terjemah, cerita, jumpa balik dengan raja, minta izin, boleh ke tidak nak masuk. Inda zalika amara Kisra bi'iwanihi fazuyyin. Maka
Raja Parsi ni, Kisra, bila dia dengar apa dia, ada wakil daripada negara Arab datang nak bertemu dengan aku. Wah kan, maknanya dia dengar ni hebatlah. Dia pun tak tahu siapa raja negara Arab tu. Lalu sebagai nak menyambut wakil yang datang daripada negara Arab ni, Raja Parsi mengarah supaya dihiaskan istana, protokol, red carpet, macam tu kan, buka kapet merah. Lepas tu dengan dia punya apa, askar, dia punya pom-pom girl, semua-semualah nak sambut yang datang ni. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, sahabat Nabi, duduk dekat kawasan padang pasir kering kontang. Dia sampai dekat Parsi negara cantik. Iran ni antara negara yang tanah dia subur, berbukit-bukit, hijau je. Dan orang Arab, tuan-tuan, memang Allah telah takdirkan dia, Nabi SAW ni lahir dekat tempat yang tak cantik. Tempat ni Mekah, Madinah tak cantik. Sekarang dia buat cantik. Cantik tu pasal dibuat-buat cantik. Kalau tak gitu, batu ketung je. Orang Arab bila datang negara kita ni, dia tengok negara kita ni kan, dia turun airport, lalu kat highway KLIA, Masya Allah dia kata. Dia tengok kelapa sawit je. Kelapa sawit tu hebat penuh dah, macam tak tahulah wul-wul lah. Padahal kita nak muntah tengok hari-hari kan. Dia kata macam ni negara kau ya. Setiap tahun macam ni, tak ada musim gugur ke. Mana ada maintain man. Yang gugurnya buat kelapa sawit gugur. Dia kata tu pun kena cocok dulu kan. Itu baru highway KLIA. Belum bawa pergi Lake Garden lagi, Tasik Perdana. Pergi Tasik Perdana, Masya Allah, Al-Jannah. Dia kata syurga tu tuan-tuan. Kita action dah pula. Dan kau nak kata apa, kau katalah kan, ini semua hadza min fadli rabbi. Ini kurniaan Allah pada kita orang, tu je. Dia berdua ni, ashkur am akfur. Allah nak uji kita syukur ataupun kita kufur. Oh, seronok dia tengok legada dengan hijau berguling-guling dekat situ, tuan-tuan. Sebab negara Arab dia payah. Benda-benda macam tu tak ada. Dia keras ketung batu. Sebab tu Arab ni kasar. Sebab dia hidup tu suasana kasar, keras penenggung belaka. Sebab tu dia kasar. Kita ni pula lembik, Melayu. Pasal guli-guli bunga, pisang, keladi, poyo je kita ni kan. Macam cantik je. Macam tu lah kita ni. Sahabat ni walaupun macam tu, dia tak jakun. Dia tengok je negara Parsi ni. Bila dia tengok cantik macam tu, dia akan ingat pesanan Rasulullah SAW. Allahumma la aisha illa aishul akhirah fawfidil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih hebat daripada dunia, tak ada benda ni. Jadi raja kata siap semua, kita nak sambut wakil daripada kerajaan negara Arab. Bila dah siap, wakil ni pun bertemu Abdullah bin Huzaifah, kata, tuan silakan masuk menuju ke istana raja kami. Dakhala Abdullah bin Huzaifah ala sayyid Faris mushtamilan shamlatahu ar-raqiqah murtadiyan aba'atahu asafiqah alaihi basatatul a'rabi. Raja Parsi tak tahu, dia tak tahu macam mana rupa sahabat ni. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi masuk ke dalam perkarangan istana Raja Parsi yang amat hebat. Bila masuk tu, standard kan nak sambut dia dengan trompet. Ke kanan, sing, macam tu. Macam tu. Abdullah bin Huzaifah kata ni penantang apa lah pula. Pasal orang nak jumpa Nabi tak ada macam tu pun. Orang jumpa Nabi, aina Rasulullah kan? Mana Rasulullah? Nabi dulu dah macam Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Itu je. Tak ada protokol setongkol, dua tongkol, tiga tongkol, ikat tongkol, tak ada, tuan-tuan. Ini raja ni kau jangan main. Tonton. Nyanyi lagu. Contoh. Tapi sahabat ni dia tak buat darat. Dia tak rasa jakun. Dia masuk, dia tengok je. Orang lain bila dibentang red carpet tu berjalan atas karpet, dia dengan kuda-kuda saja, tuan-tuan. Raja kata jahanam karpet aku.
Selama dia betul. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dia, kita ni kena juga berkawan orang kaya supaya apa? Tak darat. Tu supaya tak darat. Kalau kita ni tak biasa kawan orang kaya, jadi masalah juga saya. Macam orang kampung kan, orang kampung pergi Bandung. Kan? Dulu masa mula-mula Masjid Shah Alam siap kan, orang kampung pergi ambil sembahyang dekat Masjid Shah Alam. Kan Masjid Shah Alam kan dia punya pipe kan ada karamat wali-wali kan. Dulu kau hulur tangan dikeluar air kan. Kun fayakun macam tu. Jadi orang kampung, mana tempat wuduk tu? Tak mana kepala pipe. Tak ada hulur je, hulur je. Air keluar. Dalam tak ada wuduk main. Sampai bengong pipe tu rosak habis sekarang. Jadi darat sangat pun tak boleh. Jadi kena juga tengok bandar. Anak-anak kita ni jangan kita perap sangat anak tu. Jangan bid'ah. Jadi budak tak tahu benda. Dia tengok orang main PS2, PS3, PS4, tak tahu benda dia punya darat dia. Kesian ke dia. Bagi peluang dia main, bagi peluang dia bergaul. Kita pantau je dia. Kan macam budak-budak yang kadang-kadang kesian sekolah pondok lama kan, dulu zaman-zaman 80-an. Duduk kat Kelantan, duduk kat Terengganu. Sekali orang ajak pergi KL, ni kawan aku cerita lah. Dia kata aku duduk KL, aku sampai KL, Tanjung Pambi aku, dia kata. KL ke Amerika ni? Macam pergi Amerika kan? Dia pergi pula, turun-turun dekat apa benda pertama komplek kan. Tengok orang masa tu kan zaman pakai pang ada kas apa tu, apa suar kembang semangkuk tu, bagi suar tu kan. Dia pun jadi dagang-dagang warna gitu. Itu jadi rosak jadi tu sebab dia tak biasa. Yang kita ni pula dah biasa sangat dah, tu rosak juga tu. Dah biasa sangat tengok maksiat dah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang kena juga berkawan orang kaya ni supaya tak darat ya. Anak lah dulu tuan-tuan ni masa sebelum duduk Shah Alam, ada seorang hamba Allah ni lah, tak nak sebutlah siapa atas sebab keselamatan dia. Dia ni datuk. Jadi dia ni suka kat aku lah kan. Dia pun jemput pergi rumah dia. Ustaz nanti datang rumah saya, Seksyen 9 Shah Alam tu tuan-tuan. Rumah-rumah, yelah kau tahu lah rumah macam ni kan. Jadi kita ni malas je, aku segan lah rumah kaya ni kan. Kita masa tu pakai kereta kebal kau tahu. Kita Proton Iswara Rai tu kan. Itu Proton tu dulu kalau start engine, dia punya exhaust betul, bergegar rumah. Kita pun pergi Datuk telefon, Ustaz sampai mana dah Ustaz? Dah sampai dah. Ustaz ni atas bukit ni Ustaz, rumah kita kat sana. Aku pergi sekali sampai alamak aku dah berdebur. Dah kereta besar-besar belaka, BMW-nya, Mercedes-nya, tak faham apa dia kan, macam-macam rupa kereta tu. Kita pula kereta kebal. Sekali Datuk tu keluar, Ustaz kan, aku nak parking tepi ya. Dalam masuk rumah ke? Dalam dia kata parking disediakan. Aduh, aku masuk kan, orang dah tunggu ramai, kereta besar-besar, kereta kebal tu parking nak buka segar dan juga tutup pintu, buka pintu tutup pelatang, bunyi dia punya tin pelatang. Orang lain punya kereta tutup pintu macam tu, kita pelatang macam tu. Buka kan darat dia rasa tu dulu. Sekarang dah Jadi kadang-kadang kita ni kena juga kawan. Tapi sahabat ni tak macam aku lah, dia tak darat langsung. Dia tak heran tengok dia protokol ke protokol dia boleh aku datang naik kuda belatu belasah atas kapek tu, dia berhati. Fama in ra'ahu kisra muqbilan hatta awma'a ila ahadi rijalihi bi ayakhudha kitaba min yadihi faqal. Bila raja tengok dia ni kan sedang gaya kalau aku biar ni kan, dia kuda-kuda di atas singgasan dia aku ni kan. Bahaya ni kalau kuda naik tak boleh kena berak lah. Ni pula kepala aku Raja Nopi ni kan. Raja pun panggil pengawal dia. Bukan pengawal lah, macam menteri dia. Kan duduk pun tengok cerita lama kan macam tu kan. Raja tak bergerak, dia duduk atas kursi. Nanti datang nak duduk kembali. Raja pun cakap, maknanya apa? Raja kata kau pergi ambil surat dekat dia tu, jangan bagi dia datang dekat aku. Kan kuda tu berak pening bila pun nak basuh kapal dia kan. Kau pergi ambil sebab tu. Baik tuan. Wakil raja, menteri dia pun turun pada singgah sana ni nak pergi ambil surat dekat
Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Apa kata Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi? La, innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan bi yadin wa ana la ukhalifu amran Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat menteri ini, tak, aku takkan serah pada engkau. Sebab ketika aku menerima amanah ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat aku, kau serahkan dengan tangan kau kepada raja itu. Ini arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menteri cakap, sahabat ni cakap dekat raja, raja ni tak faham. Raja ni dia fail bahasa Arab, tuan-tuan, tak faham. Dia ada penterjemah, semua terjemah. Raja kata okey, bagi dia datang aku, tapi kena turun pada kuda. Abdullah bin Huzaifah pun turun pada kuda, bagi surat dekat raja. Raja pun ambil surat tu, bagi dekat penterjemah baca. Penterjemah buka apa? Surat dalam kan bergulung tu kan, buka tu. Surat panjang. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra azimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Yakfi. Tiba-tiba tuan-tuan, masa dibaca surat ni kan, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Parsi Kisra, salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut kebenaran. Baru nak sambung, cukup, Raja kata. Merah muka tu ni tiba-tiba. Fama in sami'a Kisra min risalati hadha al-miqdar hatta ishta'ala an-nar al-ghadab fi sadrihi fahmarra wajhuhu وانتفخت أوداجه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فجذب الرسالة من بين يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها وهو يصيح أيكتب لي بهذا وهو عبدي. Raja mengamuk, kau faham tak cakap apa ni? Tuan-tuan, Raja kata, cukup, jangan baca, kuat, ajar. Dia ambil suatu, dia koyak depan-depan Abdullah bin Huzaifah. Dia buang. Tahu kenapa? Raja kata apa? Berani dia hantar surat dekat aku, dia letak nama dia dulu, lepas baru disebut nama aku. Raja ni dimarah. Kan dalam surat tu kata Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin, daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Parsi. Dia marah buat macam tu. Dia nak kepada Raja Parsi daripada Muhammad. Ada nama dia dulu. Ni sekolah dari berapa aku tak tahu, PSR. Mungkin dapat 3Q2Z. Dia baca lah, senang bahasa ni. Dia marah. Berani dia mulakan dengan nama dia. Dia tak tahu kat Raja. Patut dia mulakan dengan nama aku. Kamu. Bila dia mengamuk, dia ambil suatu, dia koyak, dia buang depan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala. Suma amara bi Abdullah bin Huzaifah ayyukhraj min majlisihi. Dan dia kata dekat pengawal, halau lelaki dia keluar daripada istana aku. Bla 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 bla. Kharaja Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi min majlisi Kisra wa huwa la yadri ma yaf'alu Allah lahu ayuqtal am yudrak hurran tariqan. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dia tengok raja tu koyak surat tu dalam keadaan marah yang amat sangat. Jadi halau dia keluar daripada istana. Abdullah bin Huzaifah sikit pun tak takut. Yang penting surat tu aku dah bagi, dah selesai dah kerja aku. Nabi kata hantar surat. Lepas pada ni apa nak jadi, jadilah. Kalau tak di Allah, panjang umur panjang. Kalau pendek, pendek. Tak ada hal punya. Simple present tense. Agak-agak tuan-tuan panjang ke pendek umur ni? Kalau pendek pun dia tahu cerita ni tuan-tuan. Panjang dah maknanya. Mana panjang tu pun tahu cerita ni. Walamma, apa kata Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi? Wallahi ma ubali ala ayyi halin akunu ba'da an adaitu kitab Rasulillah wa raqiba rahilatu wa talaq. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi kata apa? Demi Allah, aku langsung tak peduli, aku langsung tak heran. Yang penting aku dah hantar surat. Kalau raja nak marah ke apa, lantak ke dia, aku akan balik ke Madinah. Dia pun keluar, bawa kuda, terus pulang ke Madinah. Yang raja ni tuan-tuan duk maki seseorang, bank mau bewok macam-macam, pukul tu mesti.
Yang menteri ni senyap, tak kata apa senyap. Sampailah ada seorang menteri bagi tuan main mes cawan, bagi kopi ready, tuan bagi tenang sikit. Dia pun minum. Lama-lama rendu orang tua ni. Lama dia kata, mana wakil Arab tu? Pergi panggil. Pergi panggil dia. Panggil tuan tuan, pergi panggil balik. Pengawal-pengawal istana pun kejar balik sahabat ni nak cari dia sebab raja panggil. Tapi diorang dah terlambat. Pasal Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, pengawal kejar balik Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Mungkin raja nak tanya lebih lanjut lagu dia cerita kan, tapi silap dia dah koyak tu. Fatalabuhu fi tariqi ila jaziratil Arab fawajaduhu fasabaq. Kejar tak dapat sebab Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi dah meneruskan perjalanan. Mungkin dia nak dia nak sampaikan cerita ni kepada Nabi SAW dan dia segera pulang ke Madinah. Falamma qadima Abdullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima kana min amri Kisra wa tamziqihi al-kitab. Akhirnya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi sampai ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia cerita dekat Nabi apa yang berlaku. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya dah sampai dekat Parsi. Saya dah bertemu dengan Raja Kisra dan saya dah serahkan surat Rasulullah kepada dia. Nabi tanya, apa respon dia? Qal fama zada alaihi salam. Qal, dia kata, ya Rasulullah, surat Nabi dibaca tak habis, dibaca sikit dia nak marah dan dia koyak surat Rasulullah. Nabi bila dengar jawapan sahabat ni kata surat tu dikoyak, spontan Nabi kata, mazzakallahu mulkahu, semoga Allah mengoyakkan kerajaan. Ini doa Rasulullah SAW kepada kerajaan Parsi. Dia koyak surat aku, nanti Allah akan koyak rabakkan kerajaan ini. Amma Kisra, Raja Parsi ni apa cerita tuan-tuan? Faqad kataba ila Bazan naibihi 'ala al-Yaman. Raja Parsi ni lama-lama kemudian dia boleh terfikir, siapa orang yang hantar surat dekat dia? Siapa dia ni? Raja di semenanjung Arab, tak pernah berdengar. Setahu aku yang menguasai dunia aku dengan Rom, dua je. Tiba-tiba ada raja dekat negara Arab boleh pula hantar surat dekat aku punya lah, berani dia ni. Jadi dia nak tahu siapa raja ni, siapakah orangnya. Lalu Raja Parsi ni dia hantar surat kepada wakil dia bernama Bazan. Bazan ni tuan-tuan, kita kata zaman dulu punya bahasa capital lah, ataupun YB, kawasan jajahan Parsi yang masa tu jajahannya sampai dekat Yaman. Masa tu Yaman pun, negara Yaman pun zaman tu duduk di bawah kerajaan Parsi, kerajaan Iran tu lah zaman dulu. Dia tulis surat dekat Bazan, dia kata, ani ba'as ila hadha ar-rajul alladhi zahara bil Hijaz rajulaini jaldaini min indika wa murhuma an ya'tiyani bihi. Dia dekat Bazan, dia kata, Bazan, aku arahkan kau hantar dua orang panglima kita yang paling kuat, dua orang panglima kita pergi dekat semenanjung Arab, cari lelaki ini, tangkap dia, aku nak tengok macam mana rupa dia. Oh, kurang hancur tu. Dia ingat Nabi ni apa benda. Dia suruh dua orang bodyguard pergi ke Madinah, tangkap, bawa bertemu dengan raja dekat Parsi. Faba'atha Bazan rajulaini min khirati rijalihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wakil rakyat ataupun wakil kerajaan Parsi yang dekat Yaman bernama Bazan ini pun cari dua orang panglima hebat. Dikira ayah di kawasan tu lah yang besar ni. Dikira bukan black belt 9 dan tak muda lagi lah. Macam silat kadar ribayat semuanya ada. Taf-taf lah konon-konon. Dua orang ni yang paling hebat, yang paling berpengalaman. Dua orang ni dihantar. Sebab tuan-tuan, zaman tu dianggap macam saya kata tadi lah, orang-orang Arab ni macam orang bodoh-bodoh lah, orang-orang yang tak ada kelas. Jadi kita tak payah hantar tentera, kita hantar dua panglima pun dah cukup. Ya, kita tangkap, bawa balik ke Parsi dan tengok macam mana action sangat. Macam tu lah. Faba'atha Bazan rajulaini min khirati rijali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
وحملهم رسالة له يأمره بأن ينصرف معهم إلى لقاء كسرى دون إبطاء. Bersama dua lelaki ini, dua panglima ni, ada surat juga untuk diserahkan kepada Nabi SAW. Dalam surat itu kata, kalau surat disampai dekat kau, jangan tunggu, jangan cakap banyak, ikut arahan kami untuk bertemu dengan raja di Parsi. وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقصي أمره وأن يأتيه بما يقف عليه من معلومات. Dan Bazan pesan dekat dua panglima ni, korang on the way pergi ke Madinah nanti, kalau jumpa orang-orang Arab yang berniaga tepi-tepi dekat padang pasir, on the way yang berniaga ni kan, atau ni apa, rombongan-rombongan Arab yang ramai tu, kau tanya dia, kenal tak siapa lelaki nama Muhammad? Tanya dia orang siapa. Kharaja rajulan yughizani sayr hatta balagha Taif. Dua lelaki daripada Bazan yang datang daripada Yaman ni menuju ke Madinah sampai ke Tajar min Quraisy. Lalu mereka bertemu satu kumpulan peniaga daripada Arab Quraisy. Fasa'alahum an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua tanya kepada peniaga-peniaga Quraisy yang duduk dekat Taif tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korang kenal tak lelaki ni yang mendakwa dirinya Nabi, dirinya Rasul? Korang kenal ke tidak? Apa jawapan peniaga-peniaga Arab dekat Taif? Naam, huwa fi Yathrib. Thumma madat tujar ila Makkah farihina mustabshirin wa ja'alu yuhadimuna Quraisyan wa yaqulun. Peniaga-peniaga ni rupanya orang kafir, tuan-tuan. Dia kata betul, namanya Muhammad, dia duduk dekat Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Kau pergilah ke sana. Korang buat apa ni? Kami diarahkan oleh Raja Parsi untuk menangkap dia. Tangkap? Nak tangkap Muhammad. Seronok dia orang, pasal dia menyampaikan Nabi SAW. Lalu rombongan peniaga Arab ni balik ke Mekah, cerita dekat Mekah. Dia kata, wahai orang-orang Mekah, bergembiralah. Kau tunggu je lah berita terkini, tak lama nanti kan, kau tunggu berita terkini keluar dekat buletin utama TV3, Muhammad telah ditangkap. Kan, seronok. Pasal apa? Raja Parsi suruh tangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma rajulani fayammama wajhaihima syatr al-Madinah. Dua lelaki ini pun terus menuju ke Madinah. Hatta idza balaghaha laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ilayhi risalata Bazan wa qala lahu. Akhir sampai ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diorang membagi surat ke Nabi. Nabi membagi dekat sahabat suruh baca. Dan dua lelaki dia kata, ya Muhammad, inna malikal muluki Kisra kataba ila malikina Bazan ayab'atha ilaika man ya'tihi bik. Wahai Muhammad, sesungguhnya raja segala raja, Raja Kisra yang menguasai Parsi, telah menghantar surat kepada raja kami Bazan di Yaman, mengarahkan supaya engkau datang menghadap bertemu dengan Raja Parsi. Waqad atainaka litantaliqa ma'ana ilaih, dan kami datang kepada kamu untuk bawa kamu bertemu dengan raja. Fa in ajabtana kalamna Kisra bima yanfa'uka wa yakuffu adhahu anka, wa in abaita fahuwa man qad alimta khatwatahu wa batshahu wa qudratahu ala ihlakika wa ihlaki qaumika. Kalau kau dengar arahan ni elok, kalau kau dengar kau tak melawan, kami akan bawa kau ke sana dan kami akan layan kau dengan layanan yang baik. Kau nak apa cakap? Raja Parsi ni baik orangnya. Mana kalau kau dengar cakap, Raja Parsi akan bagi apa yang kau nak. Nak buat highway dia bagi, ya, nak buat projek dia bagi, duit banyak. Tapi kalau kau tak ikut cakap, kau melawan, kau tunggulah, kau akan dihancurkan, negara kau akan dihancurkan oleh Raja Parsi. Kau tunggulah kalau kau tak percaya. Nabi dengar je kata dua orang wakili. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum. Nabi bersenyum, senyum. Habis dah. Nabi kata, irji'a ila rihalikum al-yawm wa atiya ghadan. Nabi kata, tak apa, kamu berdua dulu balik, pergi berehat dekat hotel bajet kat Madinah ni. Habis tu cukup balik kan. Dia balik, rehat. Dua dia kata, suruh kita balik ni, boleh tahan.
Kita orang panglima besar, suruh kita balik dulu. Balik Nabi kata ke sahabat, bagi dia makan dulu kisah kelapa ni. Bagi makan dulu. Macam bukan menganjing, Nabi tak menganjing Syekh. Tapi Nabi anggap kita tamu kan. Tak apa. Besok kita bincang. Pergi rehat. Falamma ghadaw ala Nabi sallallahu alaihi dia pun balik lah. Kata tak apalah, kita bagi tempoh mungkin Muhammad nak apa kata, nak berpisah dengan keluarga dia, dengar-dengar bini ramai, anak ramai kan, bagilah masa besok kita jumpa, kita bawa dia. Falamma ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil tali qala lahu, besok dia pun jumpa Nabi kali kedua. Dia jumpa Nabi, tengok Nabi relax. Relax, mana baju, mana beg, tak packing lagi. Hal a'dadta nafsaka lil mudhi ma'ana ila liqa'i Kisra? Kau tak siap lagi Muhammad? Baju-baju tak siap lagi. Kita nak bawa pergi jumpa Raja Parsi ni, bukan mamai ni. Cepat siap. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tengok jawapan Nabi Lan talqiya Kisra ba'da al-yawm. Korang berdua takkan bertemu dengan Raja Parsi bermula pada hari ini. Kena akan bertemu raja dah. Kau tak ni, bukan dia yang last kopek pada ni. Lepas pada ni kalau kau balik pun kau takkan jumpa raja. Biar betul. Macam tengok tepi kiri kanan kan, kau nak belasah. Tak belasah ni. Falaqad qatalahu Allah. Nabi kata Allah dah bunuh dah dia. Allah bunuh dia. Bagaimana? Macam apa cerita? Dia orang ni, dia orang tak kenal Nabi ni siapa kan. Tiba-tiba Nabi cakap benda yang tak logik, tak masuk di otak ni. Raja kena bunuh. Kau yang betul kau ni. Benda apa? Haitsu sallallahu alaihi ibnahu Shirawaihi fi lailatin kadha wa fi shahrin kadha. Nabi kata Raja Kisra tu telah mati dibunuh oleh anak lelakinya bernama Shirawaihi pada malam sekian-sekian. Nabi sebut nama anak raja tu betul. Namanya Shirawaihi. Memang raja tu ada anak lelaki nama Shirawaihi. Persoalannya, siapa bagi tahu ke Nabi raja tu ada anak lelaki nama Shirawaihi? Betul persoalan. Korang faham ke tak cerita aku ni? Nak kata ada Facebook, tak ada Facebook zaman tu. Nak kata ada handphone pun tak ada. Tiba-tiba Nabi boleh cakap satu benda yang dua pun pelik bin ajaib. Bagaimana Rasulullah SAW kata, korang bermula pada hari takkan jumpa dah raja korang. Pasal raja kau dah mati kena bunuh. Siapa bunuh? Anak dia sendiri nama Shirawaihi. Fahadaqa fi wajhi Rasulullah SAW. Diorang pun tengok muka Nabi. Jadi tengok ni, betul ni. Wa badatid dahsyatu ala wajhaihima. Nampak dekat muka dia orang pelik. Wa qala atadri ma taqul? Anaktu bizalika libadha? Betul ke dia cakap ni? Dia kata dia kena bunuh dengan anaknya Shirawaihi. Dia kata mana anak dia? Dan diorang pun tahu tuan-tuan, sebenarnya dalam kerajaan Parsi tu ada konflik, betul tak? Sesama keluarga dia tu berebut kuasa antara anak beranak, pakcik, sepupu, sepepet, berebut. Nabi dah tahu benda ni. Allah dah wahyukan kepada Nabi bahawa Raja Parsi ni akan dihancurkan satu hari nanti. Yang bunuh dia bukan orang lain, anak dia sendiri. Nabi nak macam mana? Macam mana dia kata macam tu? Qala na'am. Qal anaktu bidzalika bibazan. Lalu lelaki dua ni kan dia kan dapat arahan tangkap Nabi bawa dekat Parsi kan. Nanti sebelum bawa Nabi ke Parsi, dia orang akan bawa Nabi jumpa dengan Bazan dekat Yaman dulu. Jumpa Bazan, baru Bazan bawa pergi ke Yaman, ke Parsi. Lelaki dia kata, tapi tu kita nak buat macam mana? Nabi kata macam mana? Kamu lah dekat bos kau dekat Yaman tu, dah mati dah raja kau. Qala na'am wa qula lahu inna dini sayablughu ma wasala ilayhi mulku Kisra wa innaka in aslamta a'taytuka ma tahta yadayka wa malaktuka ala qaumika. Dia kata apa? Nabi kata betul. Balik jumpa Bazan, cakap dekat dia, raja kau dah mati, kena bunuh dengan anak dia. Dan cakap dekat dia bahawasanya agama ini, agama Islam yang aku bawa, satu hari nanti
akan sampai ke Parsi, Iran. Ini kata Rasulullah SAW. Kebenaran sabda Nabi ini bila berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jatuhnya kerajaan Parsi dalam peperangan yang paling dahsyat ialah peperangan Qadisiyah. Habis lingkuplah ke kerajaan Parsi. Sebab tu Iran sampai sekarang berdendam dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebab dia lah yang menjatuhkan tamadun-tamadun Parsi, tuan-tuan, yang dia tak puas hati sampai sekarang. خرج رجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على باذان وأخبراه الخبر. Dua lelaki ni pun balik ke Yaman dalam keadaan pening kepala, ni pening, ya betul, sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman, dia jumpa dengan Bazan. Dia cerita, Bazan kata apa? Qal لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. Sampai-sampai dekat sana dia cerita, Bazan, kau tahu tak cerita sebenar? Cerita apa? Peliklah. Muhammad cakap raja kita dah mati tau, kena bunuh dengan anak dia Shirawai. Nanti aku tak faham tu. Dia boleh tahu nama anak raja kita. Betul ke? Kau dapat berita? Tak tahu, aku pun tak tahu. Bazan tu pun tak tahu, kau tahu tak? Padahal dia esko, kau tahu, ahli parlimen, bukan MT Macam ni saya dengar je. Tapi aku dengar juga konflik dalaman dekat istana, dekat kerajaan Parsi tu. Lain qalahu haqqan fahuwa nabiyyun. Bazan kata apa tau? Sama dua orang pegawai ni, orang senyap-senyap. Kalau betul lah dia cakap, confirm dia Nabi. Rupa-rupa dia pun tahu bahawasanya Nabi Muhammad tu Nabi, tapi dia was-was, ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak. Tapi benda ni macam mana dia boleh tahu? Tak apa, kita dengar berita perkembangan terkini, lambat laun kita dapat berita juga kan, ya ke tidak. Raja mati, mesti dah tersebar berita ni kan. Bukan Tok Pat mati, bukan JKK mati, digaji mati, kau tahu tak? Mesti tersebar berita ni. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شيرويه وفيه يقول أما بعد فقد قتلت كسرى. Tak berapa lama, beberapa hari kemudian datang putusan daripada Parsi, dari kuda. Sampai-sampai dekat Parsi, sampai-sampai dekat Yaman. Dia kata serahkan surat ni kepada sini, raja kat sini, Bazan. Bazan pun buka surat tu, baca-baca, amma ba'd faqad qataltu Kisra. Ini terjemahan kepada bahasa Arab, tuan-tuan, daripada bahasa Parsi kepada bahasa Arab. Nanti aku terjemahkan korang pula, jangan takut. Walam aqtulhu illa intiqaman min qaumina faqad istahalla qatl ashrafihim wa sabya nisa'ihim wa intihaba amwalihim fa idza ja'aka kitabi hadha fa'udhi at-ta'ata mimman 'indak. Dia kata, dia buka-buka surah tu daripada Shirawai bin Kisra. Sesungguhnya aku telah bunuh bapa aku Kisra, raja Parsi. Alamak, betul lah, bunuh tu. Walam aqtulhu illa intiqaman liqaumina. Dan aku tak bunuh kecuali kerana nak balas dendam kepada bapa aku. Rupa-rupanya ada konflik sungguh. Ana rasalah bapa dia ni kahwin ramai. Satu lagi kalau kita baca dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Raja Parsi dulu dia orang kahwin, dia kahwin bersepah, kau tahu tak? Dia kahwin dengan mak dia kahwin dengan kakak dia kahwin dengan adik perempuan dia kahwin dengan makcik dia, ikut suka dia je kan, ikut dia main lantak aje. Jadi anak-anak jadi pening, kau tahu, mengalami mistaken identity, you know. Macam tu lah, lebih correct. Jadi bila macam tu bergaduh, tak puas hati, bunuh kan, macam Raja Thailand dia kata kan, kita bunuh lagi macam tu. Payah-payah sangat aku bunuh bapa aku, selesai masalah. Shirawai kata, kalau kau dapat surat ni, fakhusli at-ta'ah mimman indaka. Bermula pada hari ni, raja kau dekat Parsi Shirawai, bukan Kisra dah mati. فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. Bila Bazan baca di surat tu, tuan-tuan, apa respon dia?
Dia ambil sesuatu, dia konyol-konyol, koyak, dia buang. Sudahlah kau dengan bapa kau betul-betul. Lebih baik aku beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dia. Ya. Bila dia beriman, diarahkan kepada seluruh penduduk Yaman beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah orang Yaman beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada raja Parsi yang bernama Bazan. Kategori Bazan ini tuan-tuan, kalau ikut dia ni syarat sahabat Nabi, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Syarat dari sahabat kena ada 3 kan? Laqiyan Nabi, bertemu Nabi, kemudian Islam, wa mata. Man laqiyan Nabi mu'minan bihi, beriman, wa mata 'ala al-Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Bazan hanya ada 2 benda je. Mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Dia tak sempat jumpa Nabi, dia hanya beriman dan mati dalam keadaan Islam. Kategori tabi'in radhiyallahu ta'ala. Akhir tuan-tuan, berimanlah Bazan dan 2 orang panglima dia ni dan seluruh penduduknya Bantahanaan bertemu dengan Raja Parsi. InsyaAllah panjang umur dan rezeki kita akan sambung lagi cerita kedua, macam mana pula dia bertemu dengan Raja